dan Al-Islah juga ada terlibat dalam penganjuran kerjasama dengan KUIP sebelum-sebelum ni. Saya ingat dalam program tahun lepas ada Al-Islah sponsor makan untuk dialog terbuka KUIP, kalau tak silap saya lah. Ada surat sampai. Tapi ni kali pertama saya sampai ke Al-Islah. Walaupun selalu juga lalu kawasan-kawasan ni, tapi tak nampak. Hari ni bila datang, oh kat sini rupanya Al-Islah. Dan saya syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bertemu dengan tuan-tuan dan puan-puan. Banyak benda baik yang saya dengar tentang Al-Islah. Sesuai dengan namanya, Al-Islah di antara NGO awal dalam dakwah memperkenalkan masyarakat dengan As-Sunnah, dengan Al-Quran dan Sunnah. Pada petang ini saya diminta untuk memberikan sedikit tazkirah. Kita berada dalam bulan Ramadan, bulan di mana Allah Subhanahu Wa Taala muliakan dengan pelbagai keistimewaan. Di antara keistimewaan yang terbesar yang Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan untuk berada pada bulan ini ialah apabila Allah Azza wa Jalla menjadikan bulan ini sebagai bulan penurunan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran." Bulan Ramadan itulah adalah bulan yang di mana Allah Subhanahu wa Taala turunkan padanya Al-Quran. Al-Quran ini kitab yang Allah Azza wa Jalla pelihara. Dia bukan satu-satunya kitab yang Allah Ta'ala turunkan kepada manusia. Bukan satu-satunya kitab yang Allah Ta'ala jadikan sebagai panduan kepada umat manusia. Di sana ada banyak lagi kitab yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala turunkan kepada umat manusia. Kita semua tahu adanya Zabur, adanya Taurat dan adanya Injil. Tetapi kitab-kitab itu Allah Ta'ala tidak takdirkan untuk dia kekal sehingga ke hari kiamat. Tangan-tangan yang berkepentingan telah merosakkan isi kandungan kitab-kitab tersebut. Tetapi dalam banyak-banyak kitab yang Allah Ta'ala turunkan, Allah pilih Al-Quran sebagai kitab yang terakhir. Bukan hanya sekadar kitab yang terakhir yang mengandungi mukjizat, tetapi mukjizat itu berkekalan sehinggalah ke hari kiamat. Seperti mana firman Allah, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memeliharanya. Al-Quran merupakan satu kitab yang mulia, dan bukan hanya sekadar mulia, apa saja yang berkaitan dengan Al-Quran, yang terkena dengan Al-Quran juga akan menjadi mulia. Demikianlah kelebihan Al-Quran. Maka sebab itu kita panggil Al-Quranul Karim, Quran yang mulia. Apa saja yang dekat dengan dia, apa saja yang terkena pada dia akan menjadi mulia. Allah Azza wa Jalla mentakdirkan dalam banyak-banyak malaikat, ada satu malaikat yang Allah Ta'ala pilih untuk bawa Quran sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi malaikat itu menjadi malaikat yang paling mulia, iaitulah Jibril alaihi salam. Dalam banyak-banyak manusia, dalam ramai-ramai manusia, Allah Ta'ala muliakan sebahagian manusia lebih daripada manusia yang lain, iaitulah para rusul dan para anbiya. Dan dalam banyak-banyak anbiya, dalam ramai-ramai anbiya, dalam ramai-ramai rusul, Allah Ta'ala pilih seorang rasul. Allah Ta'ala pilih seorang rasul untuk diturunkan padanya Al-Quran. Dan rasul itu menjadi rasul yang paling mulia di kalangan rasul-rasul yang ada, yang Allah Ta'ala utuskan sepanjang sejarah. Dalam banyak-banyak bulan yang Allah Ta'ala cipta, ada 12 bulan.
Satu bulan Allah Ta'ala pilih untuk diturunkan padanya Al-Quran. Dan bulan tu menjadi bulan yang paling mulia di kalangan bulan-bulan yang lain. Seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laqad ja'akum syahru Ramadan, syahrun mubarak." Telah datang kepada kamu bulan Ramadan, bulan padanya adanya keberkatan. Syahrun mubarak, bulan yang diberkati. Dan di dalam bulan tu juga Allah Ta'ala pilih satu malam untuk diturunkan padanya Quran pada malam itu. Dan malam itu lebih baik daripada malam-malam yang ada dalam perhitungan tahun, iaitulah Lailatul Qadar. Seperti mana firman Allah Azza wa Jal, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar Lailatul Qadr khairum min alfi syahr." Kami turunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. Apakah yang kamu tahu tentang Al-Qadar? Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maka sudah semestinya lah umat yang diturunkan padanya Al-Quran adalah umat yang terbaik berbanding umat-umat yang sebelumnya. Seperti mana yang datang di dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kita adalah umat yang terawal yang akan masuk ke dalam syurga Allah Azza wa Jal. Dan syariat ini merupakan syariat yang terbaik kerana syariat ini datang di dalam Al-Quran dan juga di dalam As-Sunnah. Dan pastinya kalau kita nak menjadi mulia, kita kena berpegang dengan ajaran Al-Quran. Bukan hanya sekadar kita mengaku kita menghormati Al-Quran, tetapi kita juga kena memastikan apa saja tindakan yang kita nak buat selari dengan apa yang digariskan oleh Al-Quran. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan di dalam sebuah hadis, Al-Quran hujjatun laka aw alaik. Quran boleh jadi hujjah untuk membela kamu. Quran juga boleh menjadi penyebab untuk menjadi pendakwa ke atas kamu di hari kiamat nanti. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, orang yang belajar Quran dan orang yang mengajar Quran ni orang yang terbaik di kalangan manusia. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Quran dan mengajar Al-Quran. Jadi bila masuk bulan Ramadan, sinonimlah bulan ni dengan Quran. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi lebih pemurah daripada biasa. Nabi adalah manusia yang paling pemurah. Seperti mana kata Ibnu Abbas dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, kata Nabi kata Ibnu Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Kata Ibnu Abbas, Nabi ni manusia yang paling pemurah. Yalah, sahabat kata Nabi ni tak pernah sebut tidak selagi mana ada pada tangan dia sesuatu. Kalau orang minta dia bagi, kalau orang minta dia bagi. Dan Nabi jadi pemurah lebih lagi bila sampai bulan Ramadan, apabila Nabi didatangi oleh Jibril setiap malam daripada Ramadan, fayudarisuhul Quran. Jibril akan bertadarus dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat-ayat Al-Quran. Itu yang pertama. Maksudnya Ramadan itu menjadi mulia disebabkan Allah Azza wa Jalla turunkan padanya Al-Quran. Yang kedua, Allah Azza wa Jalla memuliakan bulan ini dengan adanya satu ibadah yang tidak ada ibadah yang sama dengannya dalam syariat Islam. Apa dia? Puasa lah. Dan puasa wajib dalam bulan ni, melainkan bagi orang-orang yang diberikan keuzuran. Di dalam hadis Qudsi, Allah Azza wa Jalla berfirman,
hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kullu amali ibni Adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. As-siyamu junnah fa in kana yaumu siyami ahadikum fala yarfath wala yaskhab fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un sa'im. Fa walladhi nafsu Muhammadin biyadi la khalufu fami sa'im atyabu 'inda Allah mirihil misk. Ila akhiril hadis. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam hadis ini, kata Allah, setiap daripada amalan anak Adam itu adalah untuk dirinya, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, kerana puasa itu untuk akulah yang akan beri ganjaran kepada orang yang berpuasa. Para ulama berbahas, apa maksud Nabi, apa maksud Allah bila dia kata puasa itu untuk aku? Sebahagian ulama, seperti mana yang dihuraikan oleh Al-Imam Nawawi, dihuraikan oleh Ibn Rajab Al-Hambali, mereka mengatakan bila Allah Ta'ala kata fa innahu li, puasa itu untuk aku, hadhil idafah idafatu tashrif. Bila Allah Ta'ala kata puasa itu untuk aku, maksudnya Allah nak menggambarkan tentang kemuliaan ibadah yang bernama puasa. Kenapa idafah tashrif? Kenapa mulia puasa ni? Kerana puasa ni adalah satu ibadah, kata mereka, yang tak sama macam ibadat lain. Kalau orang tanya kita, apa itu ibadah? Apa itu ibadah? Biasanya orang akan kata al-af'al awil aqwal allati yuhibbuha Allah. Perkataan dan perbuatan yang Allah Ta'ala suka, itu ibadat. Betul? Ibadat ni perkataan ataupun perbuatan yang Allah Ta'ala suka, itulah ibadah. Jadi kalau kita tengok dalam agama kita ni, ada macam-macam jenis ibadat. Kita ada salat yang paling penting dalam agama. Apa itu salat? Al-af'al wal aqwal al-muftatahatu bitakbir wal mukhtatamatu bitaslim. Perkataan dan perbuatan yang dibuka dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Maka dalam salat tu ada berdiri, ada takbiratul ihram, ada Fatihah, ada rukuk, ada i'tidal, ada sujud, ada tasyahud, ada salam. Maksudnya adalah perkataan dan perbuatan tu. Kalau kita kata haji, apa itu haji? Haji itu ada tawafnya. Haji itu ada sa'inya. Haji itu ada bercukurnya. Adalah kena buat sesuatu. Kalau zakat, zakat tu perlu mengeluarkan sebahagian daripada harta, sama ada pergi bayar dekat pejabat Baitul Mal ataupun pergi cari asnaf. Kita kena buat sesuatu, perform something untuk Tuhan. Tapi kalau orang tanya, puasa ni buat apa? Tuan-tuan hari ni puasa tak? Mestilah puasa, kan? Bila puasa, apa definisi puasa? Apa definisi puasa? Agak-agak lah. Tadi saya bagi definisi solat. Bila orang tanya definisi puasa, apa dia? Definisi puasa ni, imsakun nafs anit ta'am wasyarab wasyahawat min tulu'il fajr ila ghurubi syams. Menahan diri daripada makan, daripada minum,
dan daripada syahwat. Bermula daripada terbit fajar sehingga terbenam matahari. Kita buat apa dalam puasa ni? Kita mana ada buat apa? Kalau solat tadi kena buat. Kalau puasa, jangan buat. Kalau puasa, jangan makan. Tengah puasa, jangan minum. Tengah puasa, jangan layan syahwat. Jadi tak ada satu ibadah yang sama macam puasa ni. Kerana tak buat apa-apa, dikira ibadah. Tak buat apa pun, tapi dikira ibadah. Maka sebab itu, Allah Ta'ala memuliakan ibadat yang bernama puasa. Dan kata Ibn Rajab dan juga Imam Nawawi, masa dia mensyarahkan hadis ni, dia kata berkemungkinan dalam agama lain tidak ada ibadah yang menyerupai puasa yang dilakukan oleh orang musyrik kepada berhalanya. Panjang. Orang bukan Islam ada puasa, tapi puasa dia orang tak macam puasa orang Islam. Dia cuma puasa tak makan daging je. Dia cuma puasa tak makan benda-benda tertentu, tapi tak makan dan minum bermula daripada terbit fajar sampai terbenam matahari. Tak makan apa, tak minum apa. Saya ingat tak ada kot. Ada ke? Bukan hanya kalau kita berapa jam? Daripada pukul 6, katalah kita kira-kira sampai daripada pukul 6 pagi sampai pukul 7.30. Adalah lebih kurang dalam 13 jam lebih. Ni orang yang duduk dekat hemisfera utara sana. Tahun ni dia orang agak okey sikit. Tahun sebelum-sebelum ni 3 tahun sudah ada negara yang puasa sampai 21 jam. Ada yang 20 jam. Sebahagian mereka bertahan. Sebab apa? Mereka tahu yang mereka buat ni bukan sia-sia, untuk Allah. Tak buat apa. Panjang. Inilah keistimewaan sehingga Allah Azza wa Jalla mengatakan fa innahu li, puasa ni untuk aku. Dan bila dia tak buat apa-apa, orang mana tahu kita puasa ke tak puasa? Ada perempuan yang Allah Ta'ala takdirkan haid di bulan puasa, selagi mana umur dia muda lah. Orang tak tahu dia tak puasa. Dia pun tak tunjuk dia makan depan orang. Kan? Kalau puasa sunat, kita puasa sunat. Mana orang nak tahu kita puasa? Sebab semua orang makan. Maka sebab itu Imam Nawawi kata, as-siyam la yadkhuluhu riya. Puasa ni adalah ibadat yang paling susah nak masuk riak padanya. Sebab bukan kita buat apa pun. Duduk aja kita. Bila orang ajak pergi makan, pergilah dulu. Kenyang lagi. Pergilah dulu, tak ada masa lah. Dah kali. Daripada pagi tak makan ni. Sebenarnya saya puasa. Oh, puasa. Puasa apa? Puasa sunat. Baru orang tahu. Kan, kalau ibadat yang lain-lain mudah untuk masuk. Sesuatu yang dinamakan riak sebab dia ada benda yang dia kena perform, dia kena tunjuk. Dia bukan kena tunjuk. Dia terpaksa tunjuk kalau orang ada. Kan? YB lalu je dandan dia pergi sembahyang. Itu yang dinamakan ibadat-ibadat yang lain. Bukan saya kata ibadat lain tak penting, tapi kita sedang bincang puasa ni Allah Ta'ala bagi dia satu keistimewaan yang tak ada pada ibadat lain. Sebab tu Allah Ta'ala kata fa innahu li. Orang yang berpuasa ni memang puasa untuk Tuhan. Sebab kadang-kadang orang tak tahu pun dia puasa, terutamanya kalau dia sunat, puasa sunat. Dan puasa ni saya sebut tadi, yang pertama dia tak sama macam ibadat lain. Yang kedua dia panjang. Dia panjang. Solat 5 minit je. Puasa 13 jam. Ada yang sampai 20 jam pun. Negara-negara tertentu kan. Dan dia tak masuk riak. Dan puasa ni juga dia ada keistimewaan dia juga, iaitu Allah Ta'ala sebut selepas daripada ayat tu, fa innahu li wa ana ajzi bihi, akulah yang akan beri ganjaran kepada orang yang berpuasa.
Sebab apa Allah Ta'ala nak beri ganjaran? Sebab puasa mengajar kita tentang ciri-ciri dan sifat-sifat orang-orang yang bertakwa. Dalam puasa, kita boleh curi tulang, curi-curi minum, curi-curi makan. Entah kenapa bulan puasa ni kalau buka media sosial, banyak pula geng-geng plastik hitam ni punya iklan. Nampak mula-mula macam lawak lah kan, tapi lama-lama nampak macam normalisasi pula benda tu. Kena hati-hati sikit lah. Jangan terlalu banyak. Sekali-sekala telahan-telahan tu boleh lah, sekali-sekala. Tapi dah banyak sangat berlakon buat lawak pasal tak puasa, saya risau sikit. Takut-takut nanti orang anggap biasa, dan orang anggap lawak, sedangkan benda tu mungkar, kemungkaran yang besar. Dia ajar kita sesuatu yang dinamakan takwa. Bahkan Syekh Abdul Aziz bin Marzuq At-Tarifi dia menjelaskan makna takwa atau apa. Dia kata, takwa ni bila kamu duduk sorang-sorang, kamu tak buat dosa, itu takwa. Duduk sorang-sorang, tetap tak buat dosa, takut dengan Tuhan, itu takwa. Sebahagian salah mengatakan takwa tu apa dia? Bila kamu lalu kat jalan yang berduri, kamu tak pakai kasut, tak pakai slipper, kamu nak lalu jalan tu, dan kamu kena tengok tempat-tempat yang tak ada paku, tak ada duri, letakkan kaki di situ. Begitulah berhati-hatinya orang yang bertakwa. Dan kita dapat tengok bulan puasa ni, manusia betul-betul jaga ibadat dia. Nak korek hidung pun takut, nak korek telinga pun takut. Sebab takut batal. Sebenarnya korek hidung dan korek telinga ni, walaupun ada sebahagian fuqaha mengatakan batal, tetapi pandangan yang rajih tak batal lah. Sebab tak sampai ke perut lah kan. Cuma adalah soalan tu, setiap tahun ada. Bahkan dia mengajar kita amanah, jaga waktu. Walaupun jam kita dah masuk waktu berbuka, selagi tak dengar azan dekat tempat sendiri, kita rasa tak tenang nak buka. Betul tak? Tengok jam, macam dah masuk. Tengok pula takwim, macam dah masuk. Pasal apa masjid tak azan lagi ni? Sebab tu orang kata, suara yang paling sedap ialah suara muazzin bulan Ramadan. Sebab orang tunggu. Sengau macam mana pun tetap orang dengar. Tapi mula-mula je lah, rangkap pertama je. Lepas tu orang makan tambah, orang tak peduli lah. Dia ajar kita konsep tepati waktu. Duk sedap macam mana pun depan kita, 30 saat tak sentuh. Dia kata ada 30 saat lagi ni. Dia duk kira tu. Dia ajar kita tentang amanah, tentang takwa. Daripada pagi sampai ke malam, sampai ke maghrib, rasa diri dikawal oleh Tuhan. Nak buat benda ni takut batal puasa, nak buat benda ni takut cemarkan pahala puasa. Seperti kita sedang berada dalam satu dewan yang ada CCTV. Kita jaga, kan? Perasan tak? Bila masuk bulan puasa ni, TV pun beriman. Radio pun beriman lah juga. Artis-artis pun alhamdulillah berakhlak. Itulah keberkatannya puasa. Kerana bila orang buat dosa je, kita akan kata bulan-bulan puasa ni, kan? Dan bila masuk bulan puasa, Tuhan kata apa? Wa ana ajzi bihi, aku beri ganjaran pada orang puasa. Ibn Rajab kata, ada riwayat yang Allah Subhanahu wa taala sebut, kullu amal ibni adam yudha'af. Setiap daripada amalan anak Adam ni ganjarannya akan digandakan. Ganjarannya akan digandakan. Al-hasanatu bi'ashri amsalha. Satu pahala akan diganda 10. Itu paling kurang lah. Paling minima satu pahala yang kita buat, satu ibadat yang kita buat, diganda 10. Itu paling kurang. Ila sab'i mi'ati dhi'fin. Mungkin ke 700
ila adhafin kathirah, mungkin lebih lagi. Illa siyam, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ini riwayat lain. Kerana puasa tu untuk aku beri ganjaran pada orang yang berpuasa. Kerana tadi saya sebut, orang puasa dia amanah, dia jaga waktu dia sabar. Kadang-kadang anak-anak kecil kita, dia tanya, bila lagi ni? Lambat lagi ke? Kan anak saya anak seorang ni, dia baru belajar puasa. Kan dia tidur, dia bangun, bila lagi? Kita kata sabar. Dia sabar. Kadang-kadang adik dia makan aiskrim sebelah dia berkata, jauh sikit, bau tu kuat sangat. Dia ajar kita sabar. Dan layaklah untuk dapat ganjaran berlipat kali ganda. Sebab Allah Ta'ala kata, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu akan diganjari dengan ganjaran yang tidak ada skema baginya. Ibn Rajab kata, bila Allah Ta'ala yang beri, Allah Ta'ala bagi berlebih-lebih, kerana Allah Ta'ala itu Rahim, Allah Ta'ala itu Rahman. Maka ganjaran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat dahsyat. Allah yang akan beri ganjaran. Mungkin kita bila dengar hadis ni, mungkin bagi kita rasa macam okey, tapi saya nak gambarkan di alam realiti. Kita ambil hadis ni, kita tengok di alam realiti kita, supaya kita dapat faham betapa besarnya ganjaran yang Allah Ta'ala nak bagi ni. Betapa besarnya hadis ni. Tuan-tuan, pernah berkawan dengan orang yang dapat pangkat Datuk Seri ke, Datuk ke, Tan Seri ke? Pernah? Ha? Abang Mat biasa. Dia kawan dengan Datuk-Datuk. Ha. Tuan-tuan pergi rumah orang yang pernah dapat pingat Datuk Seri, Tan Seri, tak pun PJK yang tak ada buat gelaran kan, yang biasa ketua kampung dapat, PJK. Pergi tengok rumah dia, ketuk pintu rumah dia, Assalamualaikum, saya datang nak ziarah. Tengok dekat ruang tamu, ada apa? Mesti ada gambar dia terima pingat. Dia mesti letak kat ruang tamu. Tak payah yang ada Datuk Seri dengan Datuk lah. Orang yang ambil scroll, tahu scroll? Belajar sampai habis diploma, dapat scroll, letak dekat dinding gambar tu, masa terima scroll. Belajar sampai master, dapat scroll, masa ambil, siap pesan lagi dekat kameraman, masa saya ambil, pastikan mata saya tak pejam tau. Jangan mata pejam baru awak snap, spoil, saya tak nak bayar. Sebab apa? Dia letak kat ruang tamu, nak bagi tahu scroll yang saya terima ni bukan dengan assignment yang copy paste tau. Saya buat betul-betul, maka saya dapat diploma ni, saya dapat degree ni, saya dapat master ni, saya dapat PhD ni. Ingat senang ke? Orang yang dapat pingat, bukan senang tau nak dapat Datuk ni. Saya nak dapat ni, saya lobby berapa lama dah? Masuk nama berkali-kali dah, tak lekat-lekat. Tapi akhirnya Alhamdulillah, rezeki Allah Ta'ala bagi lekat. Dapat saya. Nak ambil tu pun kena pakai baju Melayu hitam, kena pakai sampin hitam, songkok hitam, kan? Pergi ambil. Bila orang tangkap gambar, mestilah kita beli gambar tu, kita buat kenangan, letak kat ruang tamu, nak kongsi dengan orang, rasa gembira. Sebab apa? Sebab yang bagi pingat tu, sebab yang bagi scroll tu, Chancellor University yang merupakan sultan ataupun raja di negeri. Sama jugalah yang terima pingat-pingat yang ada buat gelaran, tak ada buat gelaran, yang ambil kat istana tu, dia tangkap gambar, letaklah dekat ruang tamu. Sebab nak bagi tahu, ini satu benda yang mengembirakan saya. Sebab bukan senang nak dapat. Mungkin seumur hidup sekali je. Itu raja yang bagi, raja dunia. Cuba bayangkan kalau raja, segala raja yang bagi, Allah Azza wa Jalla yang bagi.
Dan orang yang berpuasa ni Allah Ta'ala bagi dia satu pintu khas, green lane. Inna fil jannah baban yuqalu lahu rayyan yadkhulu minhu saimun, atau kama qal, dalam syurga nanti ada satu pintu, nama pintu tu Rayyan. Apa itu Rayyan? Sesuatu yang menghilangkan dahaga. Kerana dalam dunia dia berpuasa, dia dahaga. Pintu tu akan menghilangkan dahaga bagi orang yang berpuasa, yang dahaga di dalam dunia ni kerana Allah. Orang yang berpuasa akan masuk ke pintu tu. Ni siapa yang pernah duduk kat airport dia tahulah. Naik pula flight A380 atau A380. A380 ni satu kapal terbang yang paling besar. Kapal terbang pengangkut manusia yang paling besar. Punya ramai orang dalam tu. Ingat dalam 500 ke 700. Saya kalau naik kapal terbang A380 ni saya kata jenuh. Sebab apa? Bila sampai dekat Dubai, nak pergi beratur tu. Nak pergi beratur cop pasport, nak pergi beratur apa? Screen, nak pergi scan tu kan? Oh jenuh. Tiba-tiba kita tengah beratur lama-lama ni, katalah tengah beratur punya lama, tiba-tiba ada pegawai immigration kata, siapa-siapa yang pegang pasport Malaysia, ni dia punya laluan, ni pintu masuk dia. Dan kita pun tengok, kita je pakai pasport merah, yang lain semua pasport hijau. Dan kita pun rasa seronok lah. Maka begitu jugalah di syurga nanti Allah Subhanahu Wa Ta'ala sediakan satu lane yang khas. Satu lane yang khas. Dan saya sebut tadi, puasa ajak kita rasa takwa. Sebab tu Tuhan kata as-siyamu junnah. Puasa itu merupakan perisai. Perisai daripada neraka. Kerana dalam dunia kita jadikan puasa tu perisai daripada kita menyebut perkataan yang jahat, perkataan yang kotor, sehingga mengangkat suara bertengkar dalam perkara yang tak ada faedah pun dilarang di dalam puasa. Fa in kana yaumu siyami ahadikum fala yarfas wala yaskhab. Bila sampai satu hari salah seorang daripada kamu berpuasa, maka janganlah dia mencarut, mengeluarkan perkataan yang kotor, jangan dia bertengkar. Kalaulah ada orang pergi maki dia, pergi ajak dia bertumbuk, fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mru'un shaim. Katakanlah aku sedang berpuasa. Jadi ini keistimewaan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya mereka ini boleh melaksanakan tanggungjawab puasa ini dengan rasa yang tenang walaupun memenatkan. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bukan hanya memberikan pahala kepada orang yang berpuasa. Dengan puasa ni dia datang dua benda, serampang dua mata. Pertama, dapat pahala. Kan Allah Ta'ala sebut tadi, kullu amal ibni adam yudha'af, setiap amalan anak Adam, amalan baik dia akan digandakan pahalanya. Puasa ni gandaan pahalanya tidak ada skema. Ibadat yang sama juga dijadikan sebagai penyebab untuk penyucian dosa. Dalam hadis riwayat al-Imam al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man sama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sesiapa yang berpuasa pada bulan Ramadan kerana keimanan dia dan kerana mengharapkan pahala daripada Allah, dia harap pahala dia dapat, insya-Allah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampunkan dosa-dosa kecil yang dia lakukan sebelum daripada itu. Maka besar ganjaran bulan Ramadan ini datang dalam hadis-hadis yang sahih. Jadi mudah-mudahan bulan puasa ini benar-benar menjadikan diri kita sebagai mukmin, sebagai bulan yang kita panggil bulan training. Dia kalau pegawai kerajaan ni, dia ada bulan-bulan yang dia kena pergi training, pergi kursus. Jadi sama jugalah bulan puasa ni kena pergi kursus, kena masuk balik sekolah Ramadan, pusat didikan Ramadan, untuk mengajar kita erti sabar,
mengajar kita erti amanah, mengajar kita erti taqwa. Mudah-mudahan bila keluar kita dapat pengampunan. Kita tak mau masuk dalam hadis doa Jibril alaihi salam yang diaminkan oleh Nabi SAW, yang mana Jibril kata, raghama anfu abdin adraka Ramadan fansalakha falam yughfar lahu, atau kama qala. Malang bagi seorang hamba apabila dapat rezeki masuk bulan Ramadan, tapi bila bulan Ramadan pergi, dia tak dapat pengampunan daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita doakan agar Allah Ta'ala berikan kita keampunan di bulan Ramadan ini. Masa pun dah habis, jadi saya berhenti di sini dulu. InsyaAllah ada masa yang lain kita bertemu lagi. Terima kasih atas jemputan. Saya mohon maaf terkasar bahasa, tersilap kata. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.